mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan iman itu. Baik. Jadi pada siri-siri yang akan datang tuan-tuan, kita akan menggunakan kitab halal dan haram dalam Islam sebagaimana yang telah diputuskan oleh EJK Masjid, EJK Surau. Secara umumnya, ya, kitab ini membicarakan konsep halal dan haram dalam Islam. Kita hidup ni memang berasaskan benda yang halal dan meninggalkan benda yang haram. Secara umumnya halal bila ada ayat Quran dalam Quran menghalalkan ia, dan haram bila ada ayat turun tentang pengharamannya. Dan kalau ianya ibadat, kaedah fiqh menyatakan al-aslu fil ibadah haram. Secara asasnya apa sahaja tentang ibadat adalah haram kecuali datang dalil mensyariatkan ibadat itu. Contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji. Maka itu ibadat yang kita tengok Nabi buat, kita ambil, kita buat. Kita tak boleh tambah-tambah. Kalau tambah, dosa dan haram. Sembahyang maghrib 3 rakaat, kita tengok Nabi buat, kita ambil 3. Dia tak jadi kalau kita rasa alim terlebih, kita sembahyang isyak 5 rakaat pun tak boleh, dosa. Sebab kita buat menyanggahi syariat yang Nabi tunjuk. Adapun bab muamalat, al-aslu fil asya' al-ibahah, itu kaedah fiqhnya. Setiap sesuatu ataupun perkara itu pada asalnya adalah harus kecuali datang dalil mengharamkan. Ini beza ibadat dengan muamalat. Ibadat pada asalnya adalah haram kecuali datang dalil pensyariatan. Kalau muamalat asalnya adalah harus kecuali datang pengharamannya. Clear? Ya, kalau kita jual beli sebagai contoh, harus, semuanya harus. Tapi kalau jual beli itu ada unsur menipu, ada unsur judi, maka hukumnya haram. Sebagai contoh insurans, ya, insurans pada asalnya harus, tetapi sebabkan insurans ada 3 elemen yang haram, maka dia jadi haram. Baru datangnya takaful. Ya, tuan-tuan balik ni sekarang pergi tengok motor masing-masing, tengok kereta, covered by insurance ke takaful? Dan saya kena sebut pasal saya punya bidang lah tu. Tuan-tuan pergi tengok covered by insurance ke takaful. Kalau masa kita subscribe dulu, kita beli insurans atas dasar murah, kita bandingkan takaful dengan insurans, ini macam murah lagi, ini ada bagi return, ada rebate bagai, kita pun ambil insurans. Kita lupakan takaful. Sebenarnya dalam akad insurans ada 3 elemen haram. Pertama, dia ada akad riba. Macam mana boleh berlaku riba? Bila kita beli premium, beli polisi, tetapi bila berlaku claim, kita claim lebih. Bila claim lebih, berarti kita bayar duit certain amount, dapat banyak. Itu riba. Ya, kita bayar 100, patut dapat 100 lah. Kita ambil premium, kita beli insurans kereta 3,000, bila claim 3,000 lah, tapi kita dapat lebih itu riba. 2, dia ada akad gharar. Gharar tu maksudnya apa? Uncertainty, tak pasti. Kita beli sesuatu untuk dapat manfaat, yang mana manfaatnya tak tahu bila dapat. Kita ambil polisi insurans, kita pun tanya, bila ya saya nak dapat claim ni? Tunggu awak accident lah. Bila ya saya accident? Mana saya nak tahu? Okay. Jadi akad jual beli secara automatiknya terbatal kerana tidak boleh deliver manfaat. Ya? Tak boleh. Hukumnya salah. Akad yang salah. Dan yang ketiga, ada maisir, gambling. Beli je lah. Kena, tak kena sudah. Gamble lah tu. Dan ketiga-tiga ini telah diputus ataupun dimaafkan kalau akad yang betul. Akad apa? Akad tabarruk ataupun akad takaful. Yang mana takaful ada unsur lebihan pada manfaat, sebab kita saling tolong-menolong. Macam kharat kematian, kita masuk RM20, bila mati kan dapat RM2,000 sekali dengan package sampai ke dalam kubur.
Padahal kita bayar RM50 je dekat Masjid Ar-Rahimah, bagi contoh. Saya tak tahulah berapa banyak harga dia, RM5 lebih kurang begitu lah. Jadi tidak ada elemen riba sebab manfaat lebih, kerana ianya akad tabarruat, ta'awun, mutual assistance. Yang kedua, dia tidak ada unsur gharar, kerana kita bukan akad jual beli, kita akad sedekah. Bila akad sedekah dan saling tolong menolong, jadi uncertainty itu acceptable, diterima. Silakan Encik. Health insurance sama juga hukum dia, sama juga. Kalau insurance dia sama juga, melainkan kalau darurat dah sampai. Contohnya kita dah ada existing penyakit, kalau kita tukar, kita tak covered dah, ataupun kita pernah claim, kita tak covered dah, maka darurat dah sampai. Bila darurat dah sampai, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Kita pernah claim jantung ke, kita dah ada critical illness sebagai contoh, maka benda tu dimaafkan. Untuk ambil new medical card yang baru daripada insurans, maka hukumnya tak boleh. Pasal kita dah tahu ada 3 elemen yang mengharamkan. Dia haram li ghairi, haram benda lain, bukan haram pada zat. Haram ada 2 tuan-tuan. Satu haram pada zat, macam pengharaman babi, kita sembelih ke tak sembelih ke dia tetap haram, pada zat dia haram. Yang kedua haram sebab benda lain. Apple hukumnya halal, tapi kalau apple curi maka jadi haram. Lembu asalnya halal, kita sembelih memang halal, tapi lembu orang sebelah haram. Tak boleh. Jadi apa yang berlaku pada insurans, dia haram sebab benda lain. Tapi kalau ada darurat, maka darurat membenarkan benda yang diharam itu. InsyaAllah kita akan bincangkan nanti topik yang sangat menarik untuk dikupaskan, sebab ia menyentuh kehidupan kita seharian. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah.